أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat semula kita menyambung kuliah kita, iaitu terkait tentang ilmu tauhid. Ya, satu perbahasan yang penting yang merupakan pokok agama yang setiap mukallaf wajib mengilmuinya, dan seseorang itu tak akan dapat mengilmui ilmu tauhid ini, ilmu yang paling wajib, iaitu melainkan dengan menuntut ilmu. Baik, kita menggunakan kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan diambil daripada kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala. Yang kitab ini diterbitkan oleh Media Terbiah cetakan 1440 Hijrah. Sebuah kitab yang besar sekali faedahnya dalam membahaskan hal yang terkait tentang ilmu tauhid dari pelbagai sisi dan juga perspektif. Yang mana kitab ini memuatkan 12 bab, 12 perbahasan, dan kita sekarang masih berada pada bab yang keempat, iaitu di bawah tajuk Memahami Tauhid Al-Asma' was Sifat, yang mana ia membahaskan tentang 3 perkara utama. Yang pertamanya adalah bahagian A, pengertian Tauhid Al-Asma' was Sifat, telah berlalu penjelasannya. Bahagian B adalah kaedah mengimani Tauhid Asma' was Sifat, ya, juga telah berlalu penjelasannya. Maka sekarang kita masuk bahagian yang ketiga, bahagian C, bahagian terakhir pada perbahasan bab 4 ini, memahami Tauhid Asma' was Sifat, iaitu cara mengamalkan kaedah-kaedah dalam Tauhid Asma' was Sifat, iaitu pada muka surat 66. Baik, langsung saja kita kepada perbahasan apa yang dipaparkan oleh penyusun hafizahullah ta'ala, dengan mengambil faedah daripada apa yang disampaikan, sama ada menerusi penulisan ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahagian C, iaitu cara mengamalkan kaedah-kaedah dalam Tauhid Al-Asma' was Sifat, yang mana kita telah jelaskan sebelum ini tentang kaedah-kaedah, iaitu pada bahagian B, di mana kaedahnya adalah iaitu metod ataupun manhaj para salaf dan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani Tauhid Al-Asma' was Sifat adalah dengan menetapkan, yakni itsbat, apa-apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan atas dirinya sendiri, dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya.
tanpa melakukan sebarang tahrif, yakni mengubah atau menukar. Dan juga ta'til, yakni menafikan, membatalkan atau menolak. Serta tanpa takyif, yakni menyoal bagaimana. Dan tamthil, iaitu menyamakan atau menyerupakan Allah Ta'ala dengan selain darinya. Jadi menetapkan tanpa tamthil, iaitu menyucikan tanpa ta'til. Menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini kaedah yang baku, kaedah yang kukuh, kaedah yang benar yang disimpulkan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan penjelasan Nabi SAW. Jadi, hakikat mensucikan Allah Ta'ala adalah dengan menafikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang aib bagi Allah Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang berjalan dengannya. Dengan itu dia telah memahami dalam hal yang terkait tentang berinteraksi nama-nama dan sifat Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang bahagian C berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah. Makna tauhid al-asma' was sifat adalah mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam apa-apa yang Allah Ta'ala namakan dan sifatkan dirinya sendiri. Di dalam kitab Al-Quranul Karim atau melalui sabda Rasulullah SAW. Dan pengesaan ini dengan menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa tahrif, tanpa perubahan. Sama ada dari segi makna, huruf, kalimah. Tanpa ta'til, yakni membatal, menolak, mengingkari. Tanpa takyif, tanpa membagaimanakan sifat Allah, tanpa bertanya, dan tanpa tamthil, iaitu menyerupakan, menyamakan. Dan termasuk iman dengan apa-apa yang Allah Ta'ala namakan, sifatkan dan sifatkan dirinya sendiri. Iaitu dengan mengimani hakikat nama dan sifat tersebut dan tidak menganggapnya majazi. Apa makna majazi? Metafora. Apa makna metafora? Zahir bukan yang dimaksud. Ada di sebaliknya. Bukan begitu. Jadi, zahir itulah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dia, murad dia di situ. Laisa bi murad, bukan. Bukan majazi, bukan. Itulah hakikat. Namun tanpa harus takyif dan tanpa tamthil. Ini kaedah yang hendaknya kita berjalan. Dan kaedah ini menyelisihi semua ahli kalam. Tak kira jenis apa pun mereka itu. Semuanya diselisihi mereka itu. Kerana mereka memiliki pelbagai sikap terhadap sifat-sifat Allah. Ada yang melampaui batas sehingga menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Ada mereka yang menyebabkan mereka terjatuh dalam aspek-aspek tertentu. Tu. Dengan kita ingat dah, semua kelompok-kelompok firqah sesat itu yang keluar daripada aturan atau kaedah ini semuanya memiliki niat yang baik. Apa niat mereka? Untuk mensucikan Allah. Tapi mereka mereka terpesong dari satu sisi, iaitu mereka tidak mengikut cara yang betul. Sebab itu kaedah yang hendaknya kita faham, tujuan betul atau baik belum cukup. Tujuan betul, niat baik mesti menempuh jalan yang benar. Jika salah satu daripadanya tidak berlaku, maka akan menempuh jalan kesesatan, akan menyimpang. Baik. Macam tauhid ini, jenis tauhid ini telah menjadikan banyak sekte daripada kaum muslimin yang tersesat. Banyak firqah daripada kaum muslimin yang tersesat. Semisal apa contoh kita sebut? Seperti Jahmiyah umpamanya. Ia merupakan salah satu firqah ahlul bid'ah yang besar, sesat dan menyesatkan. Jahmiyah itu daripada siapa? Iaitu pengikut yang dinisbahkan pada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini sangat terkenal. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut tentang dirinya ini, biografi dia dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Sebuah kitab yang memaparkan biografi. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang mu'arrikh, ahli sejarah yang pakar. Kitabnya banyak tentang kitab sirah, kitab sejarah.
ya Tarikh Al-Islam, ya kitab Mizanul I'tidal, Siyar A'lamin Nubala, berjilid-jilid, ya, dan kitab-kitab lain yang semisal. Apa kata beliau rahimahullah tentang Jaham bin Safwan ini? Ya, Jaham bin Safwan ini adalah orang yang sesat, mubtadi', ahlul bid'ah. Ya, ketuanya, pentolan, ketua, leader of Jahmiyah. Ya, dan dia binasa, yakni mati pada zaman tabi'in kecil. Tabi'in. Tabi'in, ada tabi'in kibarut tabi'in, sigarut tabi'in. Ya. Jadi, dia telah menimbulkan kejahatan yang amat besar sekali dengan propagandanya yang terkait tentang sifat-sifat Allah. Jadi, Jaham bin Safwan ni ambil mana ilmu dia ni? Sehingga menyimpang daripada akidah yang benar dalam aspek menyifati Allah Ta'ala. Ya, sanad, dia ada sanad juga. Sanad ilmu tu dapat dari mana? Ya, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Jaham bin Safwan ni mengambil fahamnya sesat daripada Ja'ad bin Dirham. Tu. Ya. Dan Ja'ad bin Dirham mengambilnya daripada Aban bin Sam'an. Dan Aban bin Sam'an mengambil daripada Talut. Dan Talut mengambil daripada Labid bin Aqsam yang menyihir Nabi SAW, Yahudi tu. Dan begitulah seterusnya ke atas. Dia ada sanad dia. Akhirnya sampai kepada ahli falsafah. Tu. Ya, dialah orang yang pertama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Allah tidak istiwa atas arash sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya secara hakiki. Dan dia mentakwilkan istiwa dengan istaula. Yang kemudian pegangan ini dipegang oleh Mu'tazilah, juga oleh sebahagian daripada Asy'ariyah. Ja'ad bin Dirham tu, tok guru dia. Tapi atas lagi ada lagi. Lahas sekali Labid Al-Aqsam itu. Ya. Faham ni diikuti. Ya. Iaitu dari sisi mentaktil. Iaitu dia membatalkan semua sifat-sifat Allah. Baik, contoh. Adapun selebihnya boleh dirujuk dalam firaq. Jadi dia tu adalah di zaman tabi'in kecil. Masih berada pada generasi salaf. Tapi salaf yang toleh, bukan salaf yang soleh. Apa? Allah itu istaula, bukan istiwa. Dah tidak tersebut secara ringkas. Baik, seterusnya. Kat mana ni? Adapun jalannya, okey, di antara mereka bersikap ekstrim dalam penafian dan pembersihan sehingga membuat mereka justru keluar daripada agama Islam. Macam Jaham tadi lah. Ja'ad bin Dirham, Ja'ad tadi dengan juga Safwan. Murid dan guru. Ini sebab apa? Membatalkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala yang menjelaskannya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Siapa? Iaitu Asy'ariyah. Dekat. Ya, tapi ada beberapa aspek mereka keluar daripada kaedah Ahlus-Sunnah yang sejati, iaitu dalam segi penakwilan. Ya, separuh terima, separuh lagi tolak. Kaedah tak konsisten. Adapun jalannya para salaf, iaitu Ahlus-Sunnah radhiyallahu anhum dalam memahami tauhid al-asma' was sifat ini adalah menamai dan mensifati Allah Azza wa Jal dengan apa-apa yang Allah Ta'ala namai dan sifati dirinya sendiri. Serta menetapkan hakikatnya dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamsil. Itulah dia kaedah yang hak. Ya, kaedah yang benar yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian diberikan contoh penerapan. Contohnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamai dirinya dengan Al-Hayyu. Apa makna Al-Hayyu? Maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ni daripada mana ni? Nama yang diambil? Surah Ayatul Kursi. Dalam surah Al-Baqarah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup, ya, maha berdiri sendiri. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimani bahawa Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah Azza wa Jal. Disertai keimanan pada sifat yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu tersebut. Iaitu sifat hidup yang sempurna. Tanpa didahului ketiadaan dan tanpa ada sifat fana. Yang ini Asy'ariyah terima, sama. Ya. Tapi bila sampai nanti sifat-sifat khabariyah, tolak semuanya. Bagaimana dia tolak? Dia melakukan takwil, pemalingan. Sama ada dari sisi tadi, makna. Ya, dari sisi lafaz.
atau dari sisi apa? Huruf. Sebagaimana kita telah sebut sebelum ini. Jadi bentuk-bentuk tahrif itu dalam 3 bentuk. Baik. Ajaib kan? Di sini boleh terima. Tak ada pula alasan, yang hidup, makhluk pun hidup. Sama. Boleh pula dia terima. Ya, yang berdiri sendiri. Boleh pula dia terima. Manusia, makhluk pun ada juga sifat berdiri sendiri, berdikari. Betul kan? Tak bergantung pada orang lain dalam satu ketika, dan bergantung pada satu ketika pada orang lain. Kalau dari segi kaedah dia tu, kan sama. Kenapa dia boleh terima di sisi ini, dia tolak di sisi itu. Itu ajaib. Self-contradiction dia panggil. Ya, ada duality personality, dual personality. Jadi kaedahnya, ya, formulanya adalah formula yang tak mapan. Hipotesis yang dia buat boleh dibantah. Maka dia tak boleh rumus satu prinsipal, satu formula. Sebab formulanya tak konsisten, tak mapan. Macam contoh kita belajar matematik atau fizik. Kan dia ada formula. Formula tu tak terbantah dari dulu sampai sekarang. Maknanya dia mapan. Sebelum tu dia buat hipotesis dulu, betul kan? Macam Einstein buat formula E equal to mc square. E equal to mc square belajar dalam fizik. Begitu juga tentang teori relativity berdasarkan gravity. Apa saja yang baling ke atas, turun ke bawah. Menunjukkan adanya tarikan gravity. Kecuali pada ruang hampa gas. Contoh. Proven tak throughout time? Yes, proven. Dah banyak lagi lah. Ada tak hipotesis dan teori yang tak mapan dalam urusan dunia terbantahkan? Ada. Contoh teori Darwin. Manusia berasal daripada monyet. Tak mapan langsung. Ya, kalau manusia berasal daripada monyet, kenapa monyet masih ada sekarang? Akal. Sangat mudah dibantah. Kenapa monyet yang pelbagai spesies tu tak bertukar? Tetap dia sama sampai sekarang. Itu contoh betapa kebodohan Darwin tu. Tapi diamini oleh orang-orang kafir. Ya. Bahkan masuk pula dalam pelajaran sekolah kita jadi silibus. Ya. Di setengah tempat, di setengah negara. Dalam buku sains, buku biologi. Belajar tu teori Darwin. Padahal, ya, teori yang tak masuk akal satu. Kemudian, ya, menghina manusia. Padahal Allah sebut dalam Quran, manusia adalah sebaik-baik kejadian. Allah cipta direct. Ya, Allah cipta pula istimewa. 4 keistimewaan pada Adam AS ni. Allah cipta apa? Yang pertama, Allah cipta daripada kedua tangannya sendiri. Ni 2 tangan ni, Asy'ariyah tolak. Dia kata kekuasaan. Padahal, tangan hakikat. Ya, dia bukan ayat metafora, bukan majazi. Dia ayat hakikat, ayat muhkam, jelas. Ya, bagaimana nak memahaminya? Tu datang kaedah nanti, kaedah-kaedah ini. Ya, yang Imam Malik rahimahullah buat satu kaedah yang sangat baku. Ya, apa kaedah Imam Malik yang kita sebut kemarin? Ketika menjelaskan tentang, iaitu ketika disoal su'ila Malik, ya. Malik bin Anas al-Imamu radhiyallahu anhu faqil, lalu dia kata, orang tanya dia, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Tu. Imam Malik rahimahullah ditanya, salah seorang masuk majlis tanya soalan. Kaif, bagaimana? Ni kaif tadi kan, bila kaif. Macam mana? At-takif ni. Faqal al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah tu dia bukan majhul, bukan tak diketahui. Kita tahu. Ya, tahu, dapat tahu. Dia maknanya. Wal kaifu ghairu ma'kul au wal kaifu betul lah. Ya. Adapun kaifiah dia tu tidak dapat diakalkan. Tak tahu macam mana. Ya, Allah istiwa tu macam mana kita mana tahu. Kita tak pernah tengok. Jadi Allah bagi tahu dia istiwa, terima sajalah. Yang kau nak lebih-lebih tu apa hal? Bahasa kasar. Wal imanu bihi wajibun. Buat tu, ni penegasan taukid ni. Iman terhadap tu Allah istiwa tu wajib. Tak cukup tak tu. Kemaskan lagi, taukid sekali lagi. Was-su'alu anhu bid'atun. Apa makna bid'atun? Menentang apa ni? Jangan tanya lagi soalan. Kau tanya ni bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jangan tanyalah tentang tu. Sebab para sahabat Nabi SAW tak pernah tanya. Ya, ketika Nabi SAW menjelaskan Robnya sekian-sekian, tak pernah tanya. Ya, Allah istiwa tanya? Tak. Allah turun ke langit dua? Tak. Sebab tahu. Itu adalah urusan Allah Ta'ala. Imani saja. Kita sebagai hamba. Summa amara birrajuli
fa ukhrij. Apa buat oleh Imam Malik? Dia perintah lelaki tu keluar daripada majlis ni. Sebab kamu ni menimbulkan syubhat. Sekejap lagi kalau tak bagi keluar, dia tanya lagi. Tanya benda lain pula. Betul kan? Orang lain dengar. Orang lain pun dapat syubhat. Dan syaitan memang dia akan bagi syubhat itu. Contoh macam dalam hadis lain kan. Bila dia tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, siapa cipta kamu. Last sekali syaitan kata siapa cipta Allah. Tu. Bila sampai tahap tu apa kata Nabi SAW? Isti'azah. Tu soalan daripada syaitan. Macam ni. Ni soalan daripada siapa ni? Syaitan. Bisik kat dia. Nampak? Jatuh bergelimpanganlah pelbagai manusia. Itulah tadi firqah-firqah tu. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah, Asy'ariyah pada sebahagian bab ini. Dia tak boleh terima ni macam makhluk ni, sifat khabariyah ni. Istiwa tak mungkin lah macam kita duduk atas kerusi ni. Allah tak berhajat. Dia datanglah dia punya syubhat tu. Allah tak berhajat kepada tempat. Ya, Allah tidak diliputi oleh makhluk. Itu adalah semua syubhat-syubhat yang perlu diluruskan. Ya, yang perlu diluruskan. Allah muliakan Adam AS. Tadi kita sebut. Allah cipta dengan dua tangannya. Ada 4 keistimewaan. Satu, Allah ciptakan sendiri Adam AS dengan kedua tangannya. Yang kedua, Allah memasukkan ruh kepada jasadnya. Yang ketiga, Allah mengajarkan Adam AS. Ya, Allah mengajarkan Adam AS. Ya, segala nama sesuatu. Malaikat pun tak tahu. Yang keempat, apa yang keempat? Cepat. Yang keempat, bagi clue. Penyebab itulah iblis dia keluar daripada syurga. Apa? Yang keempat. Dia diperintahkan, semua makhluk diperintah sujud. Yang ada di syurga tu, malaikat, sujud kepadanya. Tak pernah berlaku dalam history penduduk syurga. Itu istimewa tak? 4 keistimewaan. Ya. Ciptaan Allah, yang lain diciptakan dengan kun fayakun. Ya, ada beberapa perkara yang Allah cipta dengan kedua tangannya, termasuk Adam AS. Sehingga ketika mana Allah Ta'ala perintahkan iblis sujud kepada Adam AS, Allah guna dalil ini. Allah buat penegasan dari sisi bagaimana dia menciptakan Adam AS. Qala ya iblis. Allah berfirman kepada iblis. Wahai iblis. Ma mana'aka. Apa yang menghalang kau? Mani' penghalang. Apa yang menghalang kau? Ya. Antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Untuk engkau sujud terhadap Adam tu yang aku cipta daripada kedua tangan aku. Puncanya apa? Astakbarta am kunta minal alin. Tu dia. Tu. Adakah kamu tu? Allah tanya. Allah cakap. Astakbar. Adakah yang engkau menyombong diri ataukah engkau merasa termasuk yang lebih tinggi? Lebih mulia kan? Tu. Dalam ayat lain dia buat apa? Dia jawab. Bila orang sebut itu benar. Apa yang Allah kata itu benar. Dia kata dengan aku. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Cukup tak tu. Tengok. Allah bagi tahu pada iblis. Aku ciptakan dia dengan kedua tangan aku. Iblis bantah tak? Tak bantah kan? Betul. Ni manusia yang bantahnya bahan. Bukan dengan dua tangan. Iaitu dengan kekuasaan. Di sini kalau Allah sebut dengan dua tangan, kenapa kamu tak translate jadi dengan dua kekuasaan? Situ pun dah terbatal. Ajib. Bila kena syubhat ni memang parah. Dia nak keluar sulit. Jadi nak keluar senang. Keraguan, was-was, syubhat boleh dibatalkan dengan apa? Terkalahkan dengan apa? Quran lah. Quran tu hilangkan semuanya. Sama-sama kamu. Kemana tadi? Contoh. Allah Subhanahu Wa Taala juga belah bagi. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimani bahawa Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah Azza wa Jal, disertai keimanan pada sifat yang terkandung dalam nama Al-Hayyu tersebut, iaitu sifat hidup yang sempurna tanpa didahului ketiadaan dan tanpa ada sifat fana. Jadi kalau kita belajar secara lebih terperinci tentang nama-nama dan sifat, dia sangat saling terkait. Ya, semua nama-nama Allah padanya terkandung sifat, tetapi tidak sebaliknya, melazimkan. Itu contoh. Kaedah. Allah Subhanahu Wa Taala juga menamai dirinya sendiri dengan As-Sami', yang maha mendengar. Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimani bahawa As-Sami' adalah salah satu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan As-Sami' termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, serta meyakini Allah itu maha mendengar. Tu wajib. Contoh lain, Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah
Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha ila akhir ayat. Dan kaum Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, dia memberi rezeki ya bagaimanapun yang dia kehendaki. Jelas tak ayat ni? Orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Allah jawab tuduhan mereka. Ya, sebenarnya tangan kamu tu yang terbelenggu. Ya, adapun Allah tidak sekali-kali terbuka tangannya, memberi rezeki ya kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Maidah ya surah kelima ayat 4. Sama tadi ayat tadi Allah terangkan ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bukan dengan dua kekuasaannya. Ya. Sifat kuasa ada sifat lain. Betul kan? Al-Qudrah. Apa lagi? Allah Maha berkuasa. Fa'alul lima yurid. Allah nak buat apa saja terserah pada dia. Sebab Allah dia Maha mampu, tidak ada siapa pun boleh menghalanginya. Allah Maha berkuasa. Ya, tu. Ada sifat itu. Yang ini kedua tangan. Ya. Kalau tidak begitu, baik Allah sebut saja, aku ciptakan dia dengan kekuasaanku. Betul kan? Yang kamu pergi pakai yang satu lagi tu. Di ayat ini Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Allah menetapkan pada dirinya sendiri. Tentang dua tangan yang disifati dengan al-bast, iaitu terbuka. Iaitu pemberian yang luas. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimani bahawa Allah Ta'ala itu kedua tangannya terbuka. Dengan pemberian dan kurnia-kurnia. Akan tetapi wajib juga bagi kita semua untuk tidak membagaimanakan dia. Ni ketika ni kaedah ni. Ketika berinteraksi dengan ayat-ayat sifat khabariyah seperti ini, jangan kau pergi visualize. Ya, akal tak sampai. Kita dah sebut dah. Kaedah. Ya. Sama pada sebutan, tapi tak sama pada hakikat. Tak sama pada sisi sifat. Betul kan? Memanglah. Manusia ada telinga. Manusia mendengar. Allah mendengar tak? Dengar. Sama tak dari segi sebutan? Sama. Sama kan? Sama tak dari segi hakikat, kaifiat? Tak sama. Apa yang susah nak terima? Melainkan orang yang kena syubhat, racun. Ya, racun ahli falsafah. Sebab apa? Pakai kaedah. Kaedah apa? Ahli falsafah kaedah dia apa panggil? Maqalat al-asyarah. 10 kaedah. Jirim, jisim, arad, tersusun, tarkib. Dan pelbagai lagi. Jadi wajib bagi kita untuk tidak membagaimanakan kedua tangan tersebut. Baik dalam hati, dalam gambaran maupun diucapkan. Senang letak. Kaedah itu di depan. Juga tidak boleh memisalkannya dengan tangan makhluk. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Nampak? Contoh Allah bagi contoh di sini. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Makhluk sekali-kali tak akan sama dengan Allah. Jadi Allah bagi contoh. Apa contoh yang tak sama? Allah maha mendengar, maha melihat. Makhluk maha mendengar, melihat tak? Mendengar, melihat. Tapi sama tak? Tak sama. Ya. Dari pelbagai segi. Manusia boleh melihat bila ada cahaya. Tak ada cahaya boleh melihat? Tak boleh. Walaupun mata sihat. Terang. Tak pakai spek. Manusia boleh mendengar? Boleh mendengar. Tapi terhad. Certain distance dah tak boleh. Bising-bising dah tak boleh. Pekak dah. Yang masuk dalam telinga tu adalah bunyi. Bukan suara manusia yang sedang berbicara dengannya. Nampak? Makhluk tu. Khuliqal insanu dha'ifa. Lemah. Sebab yang mencipta tu maha berkuasa. Yang dicipta tak boleh mengatasi yang mencipta. Itulah dia. Itu akal yang sihat. Nampak? Kalau akal yang rosak oleh falsafah. Alamat. Ya, akalan dia. Melangkaui sempadan. Akhirnya sesat. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya, wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah hai Muhammad, Allah perintah kepada Nabi SAW, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim, tanpa alasan yang benar.
dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu berbicara tentang Allah, iaitu apa yang tidak kamu ketahui. Tengok ayat ni, dia tunjuk dari segi apa ni? Apa pelajaran menggunakan ayat ni? Rojehah, mengaji Al-Quran, bagi jawapan. Ni ayat dia tengok. Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Itu adalah apa dia? Urutan daripada dosa kecil sampai dosa besar. By ranking, nampak? Lepas tu dosa kedua apa? Mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi. Kemudian perbuatan dosa, ya, perbuatan zolim. Tu ranking nombor 2. Daripada bawah naik ke atas. Ya, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah. Tu yang ketiga. Ya. Yang keempat, yang paling atas daripada membicarakan Allah. Jadi dosa yang paling besar apa? Maknanya di hujung tu, maknanya rankingnya apa ni? Ni backward ke forward ni dosa ni? Allah nak bagi ranking ni. Ini kaedahnya adalah backward. Undur ke bawah. Ya. Undur ke bawah pula. Forward lah, daripada bawah naik ke atas. Undur belakang. Tapi Allah letak dosa yang paling rendah dulu. Betul kan? Yang paling rendah adalah mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Ini perbuatan dosa. Satu. Yang kedua, perbuatan zalim, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan tu. Rupanya dosa yang paling besar apa? Nombor satu, memperkatakan Allah terhadap Allah sesuatu yang kamu tak ketahui. Bukan, membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu nombor satu. Dosa paling besar. Baca betul-betul tengok. Ni, ayat Quran ni, ayat Quran ni. Last sekali dia kata apa tu? Kamu dan kamu. Baca yang terakhir, baca yang terakhir. Confused tu. Tidur ke apa? Itu ada empat dalam ni. Dah sebut terang dan jelas. Faham? Jadi kalau ditanya apakah dosa yang paling besar? Membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Inilah pentingnya mempelajari tauhid al-asma' wa sifat. Jatuh di situ, itu dosa paling besar. Sebab memperkatakan tentang Allah sesuatu yang Allah tak kata tentang dia. Ya, Allah kata dirinya begini, kamu pergi kata begitu. Maknanya siapa lebih pandai? Kamu ke Allah Ta'ala? Jawab. Bukan sepatut. Mesti. Tu term tu kena betul. Tu ahli kalam jatuh pada kesalahan yang pertama ni. Sebab tu kita sebut sebelum ni. Ahli kalam ni, ya, dia lebih tahu tentang Allah daripada Allah Ta'ala sendiri. Tu kan dosa besar. Paling besar. Dia memandai-mandai. Allah tak sifatkan dirinya seperti itu, dia kata tak. Ya, Allah sifatnya seperti ini. Seperti tadi tu. Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan ya, Asy'ariyah pada sebahagian tertentu. Iaitu seperti dia menakwilkan. Allah tu mana mungkin istiwa secara zat. Istiwa tu maknanya tinggi sifat. Bukan tinggi zat. Maka paling ikut kaedah Mu'tazilah. Istaula. Menguasai. Allah tak sebut dia mawujud bila makan. Kiri, kanan, atas, bawah. Tidak sana, tidak sini. Tidak luar, tidak dalam. Allah sebut dia tu istiwa alal arsh. Dia tinggi. Ya. Tinggi mengatasi seluruh makhluknya. Makhluknya berada di bawahnya. Tu. Ya. Al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah pada perbahasan tentang Allah Ta'ala dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dia sebut dan dia datang pelbagai 16 ataupun 18 alasan untuk menetapkan Allah itu istiwa alal arsh. Dia tinggi. Dia melepasi langit-langit. Ya. Allah itu berada terpisah daripada makhluknya dan tidak berhajat pada makhluknya. Tapi Allah, dia mampu, dia nak berbuat apa saja. Dia sebut dia istiwa alal arsh, ibadilah. Betul kan? Kenapa kamu nak tolak? Siapa kamu? Apa hak kamu? Sebab tu orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa bahasna, sami'na. Apa dia kata tu? Wa asaina. Tu kena faham kaedah. Selamat ni kaedah ni. Allah Ta'ala juga berfirman,
Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Jadi ini adalah kaedah yang hendaknya dipegang oleh setiap mukallaf. Hidup ini jangan jadi pak turut membuta tuli. Ya, blindly, follow blindly. Taklidul a'ma. Allah bagi kita akal untuk apa? Diserahkan pada orang lain untuk menggunakannya? Tak. We have to fully utilize and capitalize our brain. We have the capability. With certain guide, techniques, we can think properly and correctly. Faham? Tapi kalau sudah mengikut acuan yang salah, metod yang salah, maka terjatuhlah ke dalam kesesatan seperti kelompok-kelompok tadi. Itu penting kaedah ni. Jadi Allah ingatkan kita jangan ikut buta tuli. Orang suruh buat. Ya, ikut saja tanpa kita sendiri ada kita klarifikasi. Kita kena, sebab tu kaedahnya apa? First, what you have to do? You have to analyze first. Whatever information given, first we have to analyze. Based on certain method, teknik. Kalau dalam urusan agama, tengok cara salah. Bagaimana kaedah dia. Kalau dalam urusan dunia, kita tengok method dunia. Boleh faham? Kalau nak solve problem, method dunia, first what you have to do? First you have to accept the problem first. Betul kan? Then number two, what you have to do? Clarify problem statement. After you firm that's the real problem, next step what you have to do? Identify root cause of the problem. Betul kan? Then you verify truth. Root cause of the problem. Then only you come out with the proposed action plan, solution. After that, what you have to do? Implementation. Then, evaluate for further improvement until you achieve the objective to solve the problem or minimize the problem or to prevent future recurrence. Tu dalam dunia pandai. Dalam urusan akhirat, Datuk Guru kata begitu, ikutlah. Ustaz kata begitu. Dok Syekh kata begitu. Pak Habib kata begitu. Takkan dia salah? Takkan dia salah, tu yang salah. Apatah ini berkaitan dengan agama. Sebab tu, para salah dan letak kaedah. Tu dipanggil manhaj salaf. Tadi 4 kaedah. Tetapkan. Ya, isbat. Apa lagi? Ya, imani dulu. Isbat, tanzih. Ya, bila kaif. Tu. Kerana Allah dia adalah Maha Ghaib. Yang paling tahu tentang Allah adalah dia sendiri. Dan dia mengkhabarkan pada kita. Bukan Allah sembunyikan dirinya. Ya, bukan Allah buat teka-teki, kuis. Sehingga kita terkapai-kapai. Ya, nak buat assumption ataupun prediction. Ya ke tidak? Agak-agak begini ya Allah Ta'ala. Tak. Sebab Allah nak dia dikenali. Dan cara mengenali Allah adalah cara yang paling mudah. Tiba-tiba dia jadi perkara yang paling payah. Ya, padahal semua Rasul-Rasul alaihissalam datang mula-mula dia buat apa? Para Rasul mula-mula. Belum buat apa? Memperkenalkan Allah Ta'ala kepada mereka, betul kan? Bukan perkenalkan hukum fiqah, bukan. Ni solat begini, hukum-hukum, ini buat ini. Tak, yang tu nanti. Datang dulu, mengenali Allah. Man Rabbuk, siapa Rabb kamu? Nabi SAW penjelaskan dulu tentang Tauhid Rububiyah. Sekali dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Mula-mula Tauhid Uluhiyah dulu. Ya. Ani'budullah wajtanibut taghut. Qul la ilaha illallah tuflihu. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan seterusnya. Tak terhitung banyaknya. Jadi mula-mula tu adalah memperkenalkan Allah adalah dialah satu-satunya Rabb yang wajib kita ibadahi, yang kita taati. Kemudian Nabi SAW bagi contoh, siapakah Allah itu yang hendaknya kita jadikan dia sebagai Rabb yang ibadahi. Tak boleh dilakukan sebarang persyarikatan dalam beribadah kepadanya. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya, tak terhitung ayat-ayat yang berkaitan dengan alam ini. Supaya di situ kita tahu alam ini tak tercipta dengan sendiri. Sehingga Nabi SAW tanya,
Ya, adakah kamu itu ya mencipta diri kamu sendiri atau kamu ya diciptakan? Antara dua soalan. Kamu sendiri ada ke? Atau kamu sendiri menciptakan diri kamu ke? Atau kamu diciptakan? 3 bentuk soalan. Jawapan yang mana-mana? Ya, we are created. Not self-created or suddenly appear on this earth. Tak. Itu contoh. Itu cara berfikir apa tu? Cara berfikir yang rational, terarah dan logika. Logical thinking. Ya. Orang cerdik, orang tak cerdik, IQ rendah, IQ tinggi, semua boleh memahaminya. Nampak tak? Allah memperkenalkan dirinya, orang jahil, orang kampung, orang nomad, orang Arab Badui, orang bandar, semua boleh faham. Tiba-tiba datang ahli kalam, sebab ahli kalam ni dia rasa very highly intellectual. Perkara yang simple jadi complicated. At the end, haywire. At the end apa jadi dia? Dia trap. Cannot what? Cannot get out from the tempat dia terperangkap tu. Trap situation. Dia terperangkap di situ selama-lamanya. Makin dalam masuk hutan, makin dalam, tak tahu kat mana nak keluar. Itulah dia ahli kalam. Padahal Allah Ta'ala ya sangat mudah dikenali oleh hamba-hambanya. Ya, kerana Allah Ta'ala tak mahu hambanya ya mengenali Allah dengan cara yang sulit dan teka-teki, penuh dengan teka-teki. Sebab tu ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah semuanya sebenarnya adalah ayat-ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat contohnya mana? Dalam Quran. Contoh. Wajihah. Ayat pembuka surah. Ada tak yang dia ayat adalah mutasyabihat? Yang dimulai dengan surah-surah, huruf-huruf hijaiyah, ayat-ayat muqatta'ah, apa tu? Alif lam mim. Yasin nun. Kaf ha ya ain sad. Lagi? Toha lagi? Alif lam ra. Lagi? Kaf ha ya sudah. Kaf ha ya ain sad sudah? Belum? Tu surah apa tu? Maryam. Dan pelbagai lagi. Itu ya sungguh. Itu ayat mutasyabihat. Ya. Maknanya hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Baik, mari. Panjang cerita kat situ. Kat mana kita berhenti tadi? Sesiapa saja yang memisalkan kedua tangan Allah Ta'ala tersebut dengan tangan makhluk, maka dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Allah Ta'ala. Dan dia telah durhaka kepada Allah yang telah memberi larangan. Ya, Allah ingatkan, fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mana sekutu di sini apa? Menyamakan Allah dengan makhluk, betul kan? Tangan Allah sama dengan makhluk. Sama dengan tangan dia. Seperti kelompok mana tu? Musyabbihah. Ya. Sama ada menyamakan keseluruhan atau sebahagian. Kita belajarlah kaedah tu. Tamsil ataupun tashbih. Apa beza tamsil dengan tashbih? Tamsil keseluruhan tu dia samakan. Bila Allah sebut memiliki wajah, istiwa, dia kata sama. Semua sebiji sama. Ya. Kalau tashbih, sebahagian. Bukan seluruh. Dua-duanya kafir. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Dan siapa saja yang membagaimanakan sifat kedua tangan tersebut dengan cara-cara tertentu, maka ia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan mengikuti sesuatu yang tidak ia ilmui. Juga. Ya. Dilarang. Kafir juga dia. Sebab apa? Cakap tentang Allah. Allah tak kata begitu, dia pergi pandai-pandai kata. Ya, kita kalau orang sebut kita tak seperti mana yang ya seperti kita, marah tak? Marah. Kau tahu tak dia tu? Ya. Dia tu pembohong, penipu. Nampak je baik, nampak je alim depan. Sebenarnya belakang, jahat bukan main. Kalau dia dengar oleh dia, macam mana? Marah tak? Padahal dia kalau seorang yang jujur, di depan ke, di belakang ke, ya tetap sama orangnya, jujur. Marah tak? Marah. Ya. Ini kan tentang Allah Ta'ala. Ya, Maha Suci Allah daripada permisalan seperti itu. Cuma untuk mendekatkan pemahaman. Allah tidak boleh dimisal-misalkan seperti itu. Bismillah. Boleh faham tak kat ni? Ni penting ilmu wajib. Awal wajib, akhir wajib. Lebih lanjut. Seterusnya. Kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah.
Sebenarnya, macam tauhid ini, iaitu jenis tauhid ini, ya, kategori tauhid ini, iaitu tauhid al-asma' was sifat, diperlukan untuk lebih panjang lagi pembicaraannya kerana ia sangat penting. Jadi Syekh kata, ya, pembicaraan tentang bab ini panjang lebar. Terperinci supaya apa? Kukuh, tahqiq di atas tauhid al-asma' was sifat yang mana banyak manusia terkeliru, terkena syubhat, ya, tersesat, bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Yang mengakibatkan apa? Terbatal keislamannya. Walaupun solat, puasa, zakat, haji bagai. Jadi Syekh rahimahullah sebut pada sini yang menjadi, iaitu beri peringatan pada kita. Kena belajar selanjutnya secara lebih terperinci dan komprehensif. Dan kita sebut, Syekh rahimahullah memiliki sebuah kitab khusus tentang perbahasan al-asma' was sifat yang sangat bagus sekali. Kitab tersebut, iaitu Qawaidul Muthla. Ya, boleh dibaca dan dipelajari. Cuba cari dalam YouTube. Ada tak Syekh? Ada masyaikh ataupun para asatizah yang mengajarkannya. Pelajari. Kerana sekarang tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya, boleh belajar secara bukan secara direct live saja boleh, tapi dah direkam. Boleh diulang-ulang berpuluh-puluh kali. Itulah keistimewaan umat akhir zaman ni. Betul kan? Kalau kita belajar talaki sekali je. Ya. Lepas tu tak ada lagi dah. Tapi sekarang bukan sekarang kita boleh talaki live kemudian boleh ulang pula sebab dia record 10 kali, 100 kali dengar. Untuk menguatkan, mengukuhkan. Allah bagi. Bila kita dengar je sekali, Allah buka sedikit. Buka. Akhirnya, kita lega, lapang. Mudah mencerna dan memahami. Baik. Sebab umat Islam ini berpecah-pecah. Banyak sekali dalam memahaminya. Nabi SAW sebut umat Islam berpecah pada berapa golongan? Berapa? 73. Nabi SAW ingatkan, 73 ni perpecahan di sisi apa? Yang banyaknya. Sisi akidah. Ya, perpecahan yang paling dikhawatiri, yang paling menakutkan. Sebab apa? Sebab ya, menyimpang daripada jalan benar, sesat, dihumban dalam neraka. Diancam. Faham? Ya. Dan Nabi SAW sebut banyak dah hadis-hadis yang ulama himpun hadis-hadis tentang firqah 73 golongan ni. Hadis yang mutawatir. Ya, banyak jalur-jalur periwayatan daripada pelbagai para sahabat Nabi SAW. Apa makna hadis mutawatir? Ramai dari segi bilangan sehingga mustahil untuk mereka bersepakat, berdusta. Pakat-pakat. Jom kita tipu nak. Kita cakap hadis ni. Tak mungkin, tak boleh. Contoh ada 10 orang dalam satu majlis, masing-masing dengar. Kemudian kita interview dia secara individu, panggil dalam buat interrogation. Betul ke kamu dengar Syekh tu kata? Allah itu istiwa di atas arash. Ya. Istiwa di atas arash. Dan istiwa itu maksudnya adalah bukan istaula. Betul ke Syekh tu kata begitu? Yang seorang kata betul. Semua takkan kata tak betul. Betul kan? Itu khabar mutawatir. Baik. Jadi Nabi SAW dah sebutkan umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar ya illa millatan wahidah au al-jamaah. Wahia al-jamaah. Dan bolehlah dirujuk. Ada para ulama yang kumpul kitab khusus tentang hadis ini. Baik, kembali. Allah telah memberi hidayah. Ya. Kepada orang-orang yang beriman daripada para salaf dan yang mengikuti mereka dari sikap menyelisihi kebenaran. Dan Allah memberi hidayah pada siapa saja yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi penting di sini apa? Adalah al-huda. Ya, sebab itu pentingnya kita minta hidayah pada Allah. Hidayah apa? Hidayah di antara Islam yang otentik, yang sejati, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tu pun kita dah tahu dah maksudnya apa. Apa makna sunnah? Tidak sekali-kali mengikuti bid'ah. Apatah lagi menjadi pelopornya. Betul kan? Apa dia jamaah? Bermuafakat di atas kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jamaah yang mana satu ni? Maksud jamaah ni yang mana satu? Jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadis tadi sebut, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat satu lagi kata apa? Al-jama'ah. Jamaah yang muafakat di atas kebenaran. Iaitu apa-apa saja, akidah baik, ibadah baik, akhlak baik, muamalah baik. Ya, apa saja mesti bersumberkan Al-Quran wa sunnah. Tu kena ingat. Baik, seterusnya. Ni kaedah yang hendaknya dipegang. Sebab itu Allah Ta'ala peringatkan kita dalam Quran pada surah At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 100. Ingat ni, kaedah. Surah yang ke-9 ayat 100. Apa dia?
Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini kaedah. Inilah dia manhaj salaf. Ya. Was-sabiqun, yang mula-mula, yang paling awal. Siapa mereka itu yang mula-mula paling awal menjadi Muslim? Muhajirin. Kemudian yang ikut selepas itu apa? Yang kedua, Ansar. Kemudian yang ketiga siapa? Yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka itu yang mengikuti dengan baik? Ya, sesudah mereka itu, tabi'in, tabi'in sampai hari ini kita ni. Kita ni ikut mereka dari sisi apa? Dari sisi manhaj. Dalam beragama. Dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, merujuk kepada akidah, akidah kita seperti mereka. Merujuk pada ibadah, ibadah kita seperti mereka. Merujuk pada akhlak, akhlak kita seperti mereka, dan begitulah seterusnya. Ya. Tu. Ikut dengan baik tu makna apa? Fully follow through, copy paste, not copy edit, not copy modified, not copy delete, not copy minus or plus. No, there is no improvement. Ya, tak ada improvement, tak perlu dibuat perubahan, penambahbaikan, tak payah. Because it's already enough. Ya, complete package agama ni. Sudah pada hari ketika mana Nabi SAW wafat, agama telah sempurna. Ya, satu deklarasi. Deklarasi ya, yang sempurna yang telah disebut oleh Nabi SAW. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari Jumaat di Padang Arafah, iaitu pada haji yang pertama dan terakhir Nabi SAW. Mission accomplished, loud and clear. As a reminder for every generations. Kalau berlaku deviations or diversions from as-sirat al-mustaqim, ingat ayat ini. Maka jangan sekali-kali terjatuh dalam firqah yang sesat. Ya, ad-dhal. Siapa? Siapa mereka itu? Ya, kalau di kalangan orang kafir adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kalau di kalangan umat Islam, iaitu umat yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat. Ya, yang memiliki pemahaman. Pada hari ini kelompok itu sudah tidak ada namanya lagi. Ya, tak ada lagi dah kelompok mengaku dia Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya, Murji'ah, Jabariyah, Musyabbihah, Mu'attilah. Tapi pemikirannya, ideologinya, manhajnya ada sampai sekarang. Ya, tetap ada. Jadi kita kenali ya, ideologinya, pemahamannya. Adapun kelompok itu tak penting. Itu hanya penamaan. Yang penting adalah the essence of the brand or nama tersebut. Ya, bagaimana nak kenal? Ni kaedah sebagai filter. As our guide. Ya, indicator. To filter those ya, apa yang datang pada kita. Baik. Telah berlalu penyebutan beberapa kaedah dalam hal ini. Iaitu wajib bagi kita untuk menetapkan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamsil. Kami pun telah membahaskan, menyebutkan dalam perbahasan ini beberapa contoh mengenai nama-nama Allah Azza wa Jal, kata Syekh rahimahullah. Juga beberapa contoh dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kami juga telah sebutkan apa-apa yang wajib bagi kita semua terkait dengan nama-nama Allah Azza wa Jal, iaitu kita tetapkan nama-nama yang Allah telah namai dirinya sendiri dengannya. Kita juga harus tetapkan makna dan hikmah yang terkandung dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini kesimpulan daripada Syekh rahimahullah. Bagaimana kita bersikap dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan inilah dia jalannya para salaf yang pendahulunya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan diikuti oleh generasi yang terbaik sesudah itu, iaitu para tabi'in, tabi'in yang mengikuti mereka sampai sekarang. Boleh faham ni? Ini penting. Kami juga telah sebutkan bahawa wajib bagi kita semua untuk mengimani hakikat dari sifat-sifat yang Allah telah sifatkan dirinya sendiri dengannya. Kami juga, kata Syekh rahimahullah, telah sebutkan satu contoh, iaitu kedua tangan Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Ta'ala sendiri telah menetapkannya pada dirinya. Jadi, mahfumnya, siapa kita yang nak
memandai-mandai dalam memahami dan menafsirkan, menghurainya panjang lebar. Siapa kita? Berhenti di mana Allah Ta'ala berhenti. Ya, that's the method. Jangan keluar daripada aturan itu. Juga bahawa kedua tangan tersebut sifatnya hakiki, bukan majazi. Akan tetapi kita tidak boleh memisahkannya dengan tangan makhluk. Dan tidak boleh digambarkan di benak kita atau diucapkan oleh lisan kita tentang bagaimana keadaan kedua tangan Allah tersebut. Inilah rosaknya kaedah ahlul kalam. Kaedah ahlul kalam dia buat apa? Mula-mula dia menjisimkan Allah. Dia musyabihah. Bila Allah sebut Allah memiliki tangan, ya Allah memiliki kedua tangan, dia pun nampak di otak dia ayat tu adalah macam tangan makhluk. Mula-mula dia, sebenarnya dia adalah musyabihah. Tapi dia tuduh orang-orang yang menetapkan isbat itu, beriman itu sebagai musyabihah. Nampak? Betapa ya mereka mendatangkan racun syubhat yang sangat mematikan. Padahal mereka itu yang musyabihah. Ya terang-terang mereka adalah musyabihah. Sebab tu mereka tak mengimaninya. Ya Allah memiliki dua tangan, Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa. Ya dan pelbagai lagi. Allah memiliki wajah. Mula-mula dia buat apa? Ahlul kalam ni. Ya yang tadi dia berbagai kelompok-kelompok ahli fikir di kalangan mereka yang menatijahkan pelbagai kelompok sesat tadi. Ya, sesudah dia menjisimkan Allah, maka dia pun tolak. Tak mungkin. Lalu dia buat apa? Dia pun buat takwil. Dia paling. Ini bukan makna ni. Ini maknanya, wajah adalah kekuasaan. Atau bukan, kemuliaan. Ya, kedua tangan adalah kudrah, kekuatan, dan sebagainya. Ya. Inilah binasanya ahlul kalam. Padahal dengan pemikiran yang mudah, yang simple, terima apa yang Allah sebut. Ya, itulah akal yang salim. Akal yang selamat, akal yang sejahtera. Kalau kita dah ingat dah, selalu kita ulang-ulang. Akal itu terhad. Akal itu ada batasan. Akal itu dhaif seperti pemiliknya. Pemilik dia dhaif, akal juga dhaif. Dhaif di sini bila dibandingkan dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Kena faham tu kaedah. Baik, seterusnya. Kami juga telah sebutkan satu contoh. Okey, sudah dah. Ya. Sebab memisahkan sifat Allah adalah bentuk mendustakan firman Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-42 ayat 11. Juga bentuk mendurhakai larangan Allah. Perkara yang Allah larang dia langkaui. Dia berani masuk dalam kawasan larangan Allah Ta'ala. Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan permisalan-permisalan bagi Allah. Sungguh Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahlu, surah yang ke-16 ayat 74. Ya Allah tak ceritakan tentang dia seperti itu, kamu pandai-pandai bagi cerita. Tu kan kamu berkata tentang Allah pandai-pandai. Adapun membagaimanakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal bererti jatuh kepada perkara yang telah Allah larang dan haramkan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, ya, wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Telah berlalu tentang penjelasan ini. Begitu juga Allah telah berfirman, wala taqfu ma laisa salaka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Juga telah berlalu penjelasan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kami akan tambahkan satu contoh lagi mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat istiwanya Allah Ta'ala, tinggi di atas arash. Ini pertempuran yang sengit daripada dulu sampai sekarang. Di antara ahlul kalam, khususnya yang masih hadir sekarang, Asy'ariyah. Dan ya, ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, iaitu salafus soleh. Yang berjalan di atas jalannya salafus soleh. Bukan tokohnya dah berlalu dengan zamannya, tapi caranya hidup. Ada kelompok al-jamaah, al-ghuraba, ahlul hadis, firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ya, ahlul hadis, yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana? Mereka itulah yang kukuh, teguh, tak tergoyahkan. Yang mewarisi dan meneruskan legacy. Agar tetap istiqamah di atas jalannya Nabi SAW. Dia akan berhadapan dengan pelbagai kelompok yang menyimpang itu. Ya, sufi, tak sufinya. Ya, kelompok syiahnya. Ya, kelompok Asy'ariyah yang menolak tentang istiwa Allah ini secara zat. Tidak, katanya adalah istaula dan pelbagai lagi.
Ya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan bahawa dirinya istiwa di atas arasy pada 7 ayat dalam Al-Quran. Seluruhnya dengan lafaz istiwa. Yang Syekh Rahimahullah terangkan secara ringkas ini. Adapun perincian kena rujuklah pada kitab-kitab yang membahaskannya secara terperinci. Apabila kita merujuk bahasa Arab, perihal lafaz istiwa, niscaya kita akan dapati maknanya adalah menaik. Iaitu al-irtifa' dan tinggi, al-ulu. Ya, tu. Yang ada lagi. Ya. Bila kita sebut tentang yang terkait tentang Allah itu istiwa, ya, seperti di sini disebut dua, didatangkan contoh istiwa. Ada lagi lah penjelasan, tapi bukan di sini kita nak bahaskan secara terperinci, kena rujuk di kitab tadi, ya, kitab Syekh Rahimahullah dan juga kitab-kitab lain. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah yang Maha Pengasih, dia istiwa di atas arasy. Surah Toha surah yang ke-20 ayat 5. Makna ayat ini dan ayat-ayat yang semacamnya atau semisal dengannya adalah tinggi di atas arasy Azza wa Jal. Iaitu sifat tinggi yang khusus. Berbeza dengan sifat tinggi pada umumnya. Inilah sifat tinggi hakiki yang tetap bagi Allah Ta'ala. Di sini apa dia maksud dia? Iaitu ketinggian, bukan hanya ketinggian sifat. Ketinggian sifat ni semua, ya, umat Islam termasuk firqah-firqah yang sesat tu terima dia. Dia terima. Sepakat. Muafakat dia. Ijma'. Termasuk Jahmiyah tadi dan sejenis. Yang berlakunya di mana ni? Yang berbeza ni, yang menolak ni. Yang berlaku pemisahan di antara Ahlus Sunnah yang sejati dengan yang tak sejati. Yang mengaku dia sejati. Padahal dia adalah yang palsu. Iaitu ketinggian zat. Ya, diingkari oleh majoriti. Ya, mereka-mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang diketuai oleh kelompok siapa? Jahmiyah. Ya, dan sebahagian Asy'ariyah juga tidak menerima. Kata mereka ketinggian itu adalah ketinggian makanah. Kedudukan, kemuliaan. Ya. Bukan ketinggian dari sisi zat. Inilah kerosakan mereka. Ya, dan dibantah oleh para ulama. Tak terhitung banyaknya kitab-kitab yang mereka karang. Baik. Semisal Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki 2 kitab. Kitab Al-Arash dan Al-Ulu. Al-Ulu. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim ada kitab Al-Ijtima' Al-Juyush. Ibn Qudamah rahimahullah juga yang memiliki kitab, kalau tak silap, Ibtal At-Ta'wil. Dan ada lagi tak kitab-kitab lain. Ada banyak. Ya, boleh dilihat di situ. Baik. Seterusnya, makna ayat ini dan ayat-ayat yang semacamnya ada tinggi di atas aras Azza wa Jal, iaitu sifat tinggi yang khusus berbeza dengan sifat tinggi pada umumnya. Inilah sifat tinggi hakiki yang tetap bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah sendiri yang menetapkan. Allah Azza wa Jal itu tinggi di atas arasnya yang sesuai dengan ketinggiannya. Yang sesuai dengan ketinggian. Allah dia maha mampu, maha berbuat. Sama sekali tidak dapat disamakan dengan seseorang yang berada di atas kasurnya, tempat duduknya. Atau berada di atas tunggangannya. Atau berada di atas kapal. Allah Ta'ala berfirman, ya, bukan maksud seperti itu, tak sama. Ya. Sebab itu kita tahu makna tapi kaifiahnya tidak diketahui. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan Allah yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan haiwan ternak yang kamu tunggangi agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidaklah mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Baik, seterusnya. Istiwanya makhluk di atas sesuatu tidaklah mungkin dimisalkan dengan istiwanya Allah di atas arasnya. Kenapa? Sebab dia itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya dari sisi mana pun. Sebagaimana dah kita sebut tadi. Kalau kita boleh terima Allah maha mendengar, maha melihat. Allah ya berbicara. Allah berkata-kata. Ya, Allah memperdengarkan doa. Ya, makhluk ada tak sifat itu? Ada. Mendengar, melihat. Tapi sekali-kali tak sama. Ya, mana mungkin? Dah sebut kaedah. Mana mungkin? Pencipta yang dicipta sama. Tak akan sama. Walaupun pada penyebutannya sama.
Itu kaedah. Sungguh telah salah sekali orang yang mengatakan bahawa makna istiwa alal arsh adalah istaula alal arsh, yakni menguasai arsh. Kerana ini telah mengubah kalimah dari maknanya, yang juga telah menyelisihi kesepakatan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta mengikuti kelaziman yang batil. Tidaklah mungkin seorang mukmin mengucapkannya apabila itu dinisbahkan pada Allah Azza wa Jal. Ada tak para sahabat Nabi SAW mengatakan maksud istawa itu adalah istaula? Ada tak para tabi'in dan tabi'in yang mengatakan seperti itu? Ada, iaitu kelompok yang sesat. Seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi, yang mengikurinya. Adapun di kalangan para sahabat, ya, di kalangan para tabi'in yang berjalan di atas jalannya salaf yang soleh, ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan istawa itu adalah istaula. Ya, istiwa. Ya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Selesai masalah. Sungguh telah salah sekali orang yang mengatakan, sudahlah. Tidak ragu lagi bahawa Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dan sungguh, yakni Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yakni malaikat Jibril ke dalam hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 192 hingga 195. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sifat-sifat ini, ayat-ayat sifat, orang-orang kafir musyrikin tak bantah, tak bertanya. Kenapa? Kerana mereka sangat faham maksud itu. Ya. Padahal sisi ini yang mereka boleh bantah, betul kan? Contoh bahasa kasarnya, Muhammad, kau kata Tuhan kau tu, ya, istiwa atas arash. Macam makhluk je. Sama lah macam Tuhan kami. Patung-patung tu. Ada tak riwayat mengatakan orang kafir musyrikin bantah seperti itu? Tak. Ketika Nabi SAW menyebutkan Allah itu, ya, maha mendengar melihat, ada tak orang kafir musyrik kata, kami pun mendengar melihat juga? Ya. Tak. Mereka tahu itu adalah yang sudah dimaklumi, sudah diketahui. Ya, jadi orang-orang kafir musyrikin itu tak bantah Nabi SAW dari sisi ini. Sebab mereka sangat memahami bahasa Arab. Maksud tu mereka ketahui. Baik, konsekuensi atau natijah dari bentuk kalimat istiwa ala kaza, ya, dalam bahasa Arab adalah al-ulu, tinggi, dan al-istiqrar, yang ini berdiam. Maka makna dari kalimat istawa alal arsh adalah tinggi di atasnya dengan sifat tinggi yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Itulah yang sepatutnya kita sebut. Itulah yang patut kita pegang. Itulah yang patut kita berjalan. Maka selamatlah. Dan jika kita maknai dengan istaula, kalau kita tukar tadi seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah dan yang seangkatan dengannya, maksudnya istiwa itu adalah istaula, yang ini menguasai, maka kita telah merubah makna. Yang merubah makna kalimat tersebut. Dan berarti kita telah mengeluarkan makna yang telah ditunjukkan oleh bahasa Al-Quran. Iaitu yang bermakna ulu, iaitu tinggi, menjadi bermakna isti'ila. Iaitu menguasai. Para salaf beserta orang-orang yang mengikuti mereka telah sepakat mengenai makna istawa. Tidak datang satu huruf pun daripada mereka tentang makna istawa yang menyelisihinya, iaitu bermakna ulu. Al-ulu. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Ya, maha tinggi dari segi apa ni? Ya, tinggi dari segi sifat, tinggi dari sisi zat, tinggi dari sisi kemuliaan, tinggi segala-galanya. Tu. Apabila ada satu lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak ada keterangan dari para salaf yang menyelisihi makna zahirnya, atau tidak ada penafsiran dari para salaf yang berbeza dari makna zahirnya, maka pada asalnya para salaf menetapkan makna zahir dari lafaz tersebut dan meyakini apa-apa yang ditunjukkan darinya. Maknanya, untuk memahami hal yang terkait tentang agama ini, khususnya dari sisi tauhid, dari sisi asma' wa sifat ini, kita lihat bagaimana para salaf berinteraksi dengannya. Ada tak perkataan mereka, para salaf itu? Ya, para sahabat Nabi SAW kah dia, tabi'in kah dia, atau tabi'in, ketika berinteraksi dengan ayat al-ulu ini, mereka mengatakan adalah istaula ataupun al-isti'ila. Ya, tak jumpa. Maka tak jumpa oleh tiada. Maka jangan kita pergi memandai, mengganti al-ulu itu, ya,
al-isti'la. Apabila ada satu lafaz yang terdapat dalam Quran dan as-sunnah serta tidak ada keterangan dari para salaf yang menyelisih makna zahirnya atau tidak ada penafsiran daripada para salaf yang berbeza dari makna zahir, makna kita sebut tadi, maka pada asalnya para salaf menetapkan makna zahir dari lafaz tersebut dan meyakini apa-apa yang ditujukan darinya. Kerana itu jika ada yang berkata pada kami, apakah kalian memiliki redaksi yang jelas bahawa para salaf menafsirkan lafaz istiwa dengan makna ala, tinggi? Maka kami katakan padanya, ya, telah datang keterangan daripada salaf. Sebab pada asalnya apa-apa yang ditunjukkan suatu lafaz dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah adalah tetap maknanya menurut bahasa Arab. Adapun kelaziman batil yang melazimkan tafsiran istiwa bermakna isti'ila, yang menguasai, maka pada saat kita mentadaburi firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabb kamu, yakni adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia istiwa di atas arsy. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 4. Lalu jika kita katakan bahawa lafaz istiwa itu bermakna istaula, yakni menguasai, maka penafsiran ini melazimkan bahawa keadaan arsy sebelum diciptakannya, langit dan bumi adalah bukan milik Allah Azza wa Jal. Sebab pada ayat dia tersebut, Allah Azza wa Jal berfirman bahawa dia menciptakan kemudian dia istiwa. Jika kita katakan bahawa kemudian Allah pun istaula, menguasai arsy, maka ini melazimkan bahawa arsy itu bukanlah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan melazimkan pula bahawa ketika langit dan bumi sedang diciptakan pun, arsy itu pun belum menjadi milik Allah. Atau begini kaedahnya. Ya, setelah Allah menciptakan arsy, lalu mereka mengatakan Allah istaula, menguasai. Jadi memberikan maksud kebalikannya, kalau begitu, sebelum Allah menciptakan arsy, maknanya Allah tidak menguasai. Allah tidak memerintah. Itu kan membatalkan dakwaan mereka. Allah itu memerintah, berkuasa, ya, sejak azali. Ya, bukan dengan diciptakan makhluknya baru Allah berkuasa. Tak. Allah tetap berkuasa, ya, selama-lamanya. Jadi kelaziman lainnya apabila lafaz istiwa bermakna istaula atau menguasai, ia adalah menjadi pembenaran jika kita katakan sesungguhnya Allah itu istiwa di atas bumi dan Allah itu istiwa di atas apapun dari makhluknya. Maka tidak ragu lagi bahawa menafsirkan lafaz istiwa menjadi bermakna istaula atau menguasai merupakan kebatilan. Kebatilan dan tidak tepat jika disandarkan pada Allah Azza wa Jal. Maka jelaslah bahawa menafsirkan lafaz istawa menjadi bermakna istaula, ia terdapat kerosakan, batil. Yang pertama dari sisi apa? Mengubah satu kalimah dari maknanya. Ubah. Istiwa jadi istaula. Kedua, mensifati Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak layak disandarkan kepadanya. Kerana sifat, ya, menguasai, memerintah, Allah ada sifat itu. Ya, sifat yang lain. Sifat menguasai, ya, memiliki. Allah adalah Mudabbir. Disebut sifat itu Al-Mudabbir, menguasai, Al-Malik, memiliki dan mengurusi. Itu maksudnya Allah memerintah. Ya, jadi tak perlu Allah terangkan. Iaitu kalau istiwa itu bermakna istaula, baik Allah gunakan terus istilah tadi. Jadi maknanya hakikinya adalah istiwa, bukan istaula. Boleh faham? Wallahu a'lam. Ini adalah perkara yang hendaknya kita berpegang dengannya. Ya, apa yang Syekh Rahimahullah sebut ni, kaedah-kaedahnya semua ada daripada pendahulunya. Cuba kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, iaitu pada hadis nombor 622. Ya, iaitu di mana Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah mendatangkan hadis, ya, iaitu sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalus shadaqah wa ya'khuzuha biyaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah hatta innal luqmata la tasiru misla ahad. Dan seterusnya lah, kita ringkas nak bagi contoh. Ya, aku mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh Allah Ta'ala yakbalus sadaqah, menerima sadaqah,
Ya, wa ya'khuzuha bi yamini. Ya. Dengan tangan kanannya. Lalu dia mengembangkannya untuk seorang di antara kamu. Sebagaimana kamu membesarkan anak kuda kamu. Ya, sehingga sampai-sampai sesuap makanan akan menjadi sebesar gunung Uhud. Tu. Dan seterusnya. Kemudian, apa kata Al-Imam Tirmizi rahimahullah tentang hadis ini? Ya, qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih wa qad ruya an Aisyata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza. Ya, apa kata Abu Isa? Ibnu Tirmizi ini hujahnya adalah Abu Isa. Ini adalah hadis hasan sahih yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Dari Nabi SAW serupa dengan hadis sebelumnya. Kemudian apa kata Imam Tirmizi rahimahullah? Wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-'ilm fi hadha al-hadith wa ma yushbihu hadha min riwayati min as-sifati wa nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Tu kata Al-Imam Tirmizi rahimahullah, para ulama telah memberikan pernyataan, buat statement, ya, berdasarkan hadis ni. Based on this hadith, they come up with the statement. Ini prinsipal ni, ya, kaedah. Dan hadis-hadis yang serupa seperti ini, ya, Allah terima sedekah dengan tangan kanannya, atau tangan kanan, itu sifat khabari Allah. Ya, kalau ayat-ayat yang menyebut sifat Allah, semisal ini, seperti tadi, istiwa, memiliki wajah, dan sebagainya, bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat seperti ini? Apa sikap kita dan apa prinsip kita? Tarik lepas lu. Kita berbicara tentang Allah Ta'ala. Ya, supaya lisan itu betul ucapannya. Baik. Jadi para ulama telah memberikan pernyataan berdasarkan hadis ini dan hadis yang serupa. Wa ma yushbihu hadza min riwayati min sifat, ya, dari berbagai riwayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya, dan sifat nuzulnya. Bagi contoh lagi. Sifat nuzul pada setiap malam ke langit dunia. Mereka berkata, bagaimana mereka berkata? Apa yang kata mereka terhadap sifat seperti ini? Nuzul tadi Allah terima dengan dua tangan kanannya. Macam mana kita nak bersikap? Ya. Mereka berkata, tu. Dalam masalah ini, qalu qad tathbutu riwayatu fi hadza wa nu biha wala yutawahhamu wala yuqalu kaif. Dalam masalah ini riwayat tersebut semua sahih, wajib untuk diimani, tidak diragukan lagi dan tidak boleh. Ya, tidak boleh dipertanyakan. You cannot ask. No question allowed. Bagaimana? Soalan tentang apa ni? Bagaimana hakikat sifat tersebut? Tu. Bagaimana hakikat? Nak tanya hakikat. Ya, bagaimana nuzul? Allah turun macam mana? Macam kita ke? Atau lain benda tu? Tanya buat apa? Allah tak terangkan. Kewajipan kita buat apa? Imani. Betul. Kemudian, demikianlah diriwayatkan daripada Malik bin Anas. Hakaza ruya an Malik Ibnu Anas wa Sufyan Ibnu Uyainah wa Abdullah al-Mubarak annahum qalu fi hadhihi al-hadith. Ni. Bawa pula contoh ulama lain. Apa kata ulama ni? Ulama-ulama kibarul ulama, para salaf kita ni. Malik bin Anas radhiyallahu an. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu an. Ni ulama-ulama ya generasi salaf. Tu. Siapa tak kenal ni? Ya, jago-jago ni dalam ilmu hadis. Ya, Masya Allah. Abdullah al-Mubarak sampai tak kenal. Ya, Sufyan bin Uyainah. Ini guru-guru. Ya, para ulama-ulama mazhab itu. Apa kata mereka terkait hadis tadi itu? Amiruha bila kaif. Tu. Terima. Imanilah. Ya. Sifat-sifat tersebut. Ya, jadi sebagaimana yang telah diriwayatkan tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Jangan tanya bagaimana hakikat dia. Wa hakaza qaulu ahli al-ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Demikianlah perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itulah prinsip yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Iaitu amiruha, ya, bila kaif. Ataupun amiruha ja'at
amiruha ja'at bila kaif. Datang apa semua tentang sifat Allah, terima je lah. Accept. Bahasa kita kata apa? Jamat songe. Kamu tu abdun, bukan Rob. Kalau dah Allah nyatakan tentang dirinya begitu, terimalah. Bismillah. Teladan kita dalam beragama siapa? Para salaf, betul kan? They are the best generation. We must follow. Sebab arahan daripada Allah. Perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana dah tadi? Tu. Dah selesai. Nampak tak? Metod ahli sunnah yang sejati tu macam tu. Mana-mana yang keluar daripada tu, walaupun dia mengaku ahli sunnah wal jamaah lah, ada organisasi lah, aswaja lah, berbagai. Kalau tak ikut prinsip ni, bukan. Pengakuan palsu. Tak betul. Sekarang, bagi contoh pula kelompok yang sesat, yang menyimpang. Wa ammal jahmiyah tu. Ada pun kelompok yang satu ni, contoh. Siapa? Jahmiyah. Fa'ankarat hazihir riwayat wa qalu hadha tashbih. Jahmiyah kata apa? Mereka mengingkari riwayat-riwayat ni yang menyebut tentang sifat-sifat khabariyah Allah tadi. Bukan hanya mengingkari, bahkan menyatakan bahawa menetapkan sifat itu untuk Allah Ta'ala merupakan tashbih. Ia dituduh orang musyabbihah. Ni kelompok sekarang kan? Asy'ariyah menuduh kelompok-kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa melakukan sebarang tashbih, menerima secara hakikat, bila kaif, dengan tanpa ta'yif, tanpa tamsil itu, dia sebut mujassimah. Padahal siapa mujassimah sebenarnya? Dia. Sebab dia tak terima sifat Allah itu. Sebab apa dia tak terima? Mula-mula dia tashbih. Dia tashbih Allah tu, ada wajah macam kita. Nampak? Siapa tashbih? Dia tu musyabbihah. Cuba musyabbihah dia lebih terhormat pada musyabbihah Jahmiyah. Sebab apa? Dia berselindung. Dia tak tolak. Seperti Jahmiyah ni berani terang-terangan. Dia taktil terus. Membatalkan, menolak, mengusungkan, menghilangkan. Totally clear declaration. And dia punya pengisytiharan dia jelas. Dia jantan sejati. Berani. Kalau membatil. Tapi Asy'ariyah tak. Dia kata, kami tujuan baik nak sucikan Allah. Tak mungkin Allah ni memiliki sifat ini macam makhluk. Ya, kita nak sucikan. Jadi Al-Quran itu bukan maksud yang zahir itu. Laisa bimurad yang zahir. Tak. Ada di sebaliknya. Majazi je ni. Ni majaz sebenarnya. Maksudnya adalah istaula. Maksudnya adalah iaitu kemuliaan. Maksudnya ialah ada je dia. Dia tolak juga. Sebenarnya dia tolak. Tapi dia berlapik dengan takwil. Dia faham? Jadi nak pilih sekarang, nak jadi Asy'ariyah ke nak jadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati seperti mana disebut di sini. Wa hakaza qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Apa definisi sini? Mafhum daripada sini ucapan daripada tiga imam ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengisbatkan nama-nama dan sifat Allah, ya, bila kaif, bila tamsil, bila ta'til, bila tashbih au satu lagi apa? Tashbih au ta'til lah tadi kan? Au tamsil. Tu kaedah dia. Melayu tadi lah. Tanpa apa? Tanpa satu. Tanpa takwil. Dipalingkan makna dia. Tanpa diserupakan dengan Allah. Tanpa diserupakan. Tanpa dibatalkan semua sifat-sifat Allah. Tanpa diserupakan. Tanpa ditanya bagaimana. Ingat ni kaedah ni. Ulang-ulang. Supaya selamat. Nak tapih ni semua ni. Kalau di Melayu kan boleh. Sebutlah. Tapi kena ingatlah istilah Arab tu lebih tepat. Kita cuba sebut translation. Apa makna takhir? Apa makna ta'til? Apa makna tamsil? Apa makna tahrif? Tahrif tu tadi dah. Ta'til dengan tu. Apa makna ta'if? Takyif. Bila kaif. Tanpa membagaimana. Sebablah. Jadi nak ikut para salaf kita, ya, semisal ya Abdullah Al-Mubarak, Sufyan bin Uyainah atau Malik bin Anas, atau nak ikut yang semisal seperti Ja'ad bin Dirham dan Sofwan bin Jaham tu. Jaham bin Sofwan. Yang sanadnya semua kembali kepada siapa tadi? Si Yahudi Labid Al-Asam yang menyihir Nabi SAW. Yang hujung pergi mana? Ahli filsafat Yunani. Ini kenyataan yang tak terbantahkan. Sepakat, ijma' tentang kelompok ini. Di situ muaranya dapat ilmu tu. Ilmu kalam tu.
masih mungkin. Kenapa? Sebab kena racun lah, syubhat. Tak tahu. Syubhat tu bahayanya syubhat. Sebab tu jangan duduk dengan ahli syubhat. Jangan dengar kuliah dia. Dia kan, para ulama salaf kata apa? Ahli syubhat ni, ahli bid'ah ni seperti scorpion. Scorpion tau, scorpion. Kalau jengking. Depan okey, kita nampak muka dia menghadap kita. Boleh berbicara bagai-bagai. Ni ekor kat atas ni. Sekejap lagi dia cakap-cakap ngak kena. Maka terkasimah dengan kesopan santunnya. Ya, baiknya bicara, baiknya penampilan, berseri-seri wajahnya, nampak kewarakannya dan sebagainya. Tapi lisannya beracun. Kerana apa? Kerana adanya syubhat. Syubhatlah perkara yang paling dikhawatiri. Dua perkara yang akan dihadapi oleh manusia. Dua perkara. Syubhat dan syahwat. Yang paling bahaya mana? Syahwat ke syubhat? Syubhat. Syahwat maksudnya tahu salah. Buat dosa. Ya, contohnya mencuri, menipu. Dia tahu tu dosa. Tapi kalau syubhat, ni agama bagus apa salahnya? Ya. Dia Tok Alim ni yang bagi tahu. Tok Syekh. Ahlul Bait ni, Habib. Ya, dan sebagainya. Dia datang yang tu. Ni balik daripada Mesir ni. Ni balik Madinah ni. Ni balik daripada Tarim ni. Kota sejuta wali ni. Habis Kena yang tu KO terus. Nampak tak? Apa yang keluar mulut mereka tu semua percaya. Ajaib kan? Tengoklah YouTube tu. Menakutkan. Perkara yang karut marut semua diterima. Sampai malaikat pun tak tanya lagi dah. Ya. Nyawa bukan malaikat ambil, Allah sendiri ambil. Masuk akal ke? Bertentangan dengan akal. Ajaib. Cukup bahaya zaman sekarang. Sebab tu agama yang benar kita kena kembali kepada manhaj salaf. InsyaAllah selamat. Dan ajaibnya semua kelompok itu bersepakat dia. Walaupun lain-lain aliran, lain-lain versi, tapi dia sepakat bila berhadapan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati tu. Yang mereka beri gelar label-label Wahabi bagai-bagai tu. Nampak? Padahal duduk dalam majlis yang mereka gelar Wahabi tu, qala Allah wa qala Rasul, qala ulama ussalaf dan sebagainya. Nampak tak? Tapi kalau dah kena syubhat, ya, semuanya itu sudah tidak berbekas. Ya, tak dipedulikan. Tetap degil di atas jalan mereka itu. Padahal teranglah, datanglah dalil-dalil macam-macam. Dia bantah dengan ilmu kalam. Kasihan ahli kalam ni berada dalam keraguan. Baik. Ni tentang tadi wa amal Jahmiyah. Adapun Jahmiyah ni fa'angkarat. Kerja dia mengingkari hazihi riwayah. Dan dia tuduh pula orang tashbih, musyabihah. Padahal dia tu, ya, wa qad zakarallah, sedangkan Allah Taala berfirman, ya, Allah Taala bagi tahu kita. Dah sebut di mana dalam Quran. Ya, wa qad zakarallahu tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdu'in min kitabil yad was sam'a wal basar. Fata'awwalat al-jahmiyatu hazihil ayat. Tu. Berani Jahmiyah ni. Padahal Allah telah sebut di berbagai tempat dalam Quran tentang sifat-sifatnya seperti apa? Tangan, pendengaran, penglihatan. Tapi apa dia nak balas? Jahmiyah ketua terhadap segala kelompok ahli kalam yang menyimpang ni. Apa kata Jahmiyah? Fata'awwalat. Ya. Dia takwil kan? Hazihil ayat. Ayat-ayat ni. Ayat tadi tu. Ya. Dia menafsirkannya. Fafassaru. Ya, fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm. Dia takwil ayat tu, dia tafsir dia dengan tafsiran yang bertentangan dengan para ulama. Ulama mana ni? Ulama salaf yang berjalan di atas jalan Nabi SAW dan para sahabat. Masuk akal ke kita ambil dia sebagai guru kita, panutan, teladan, dengan meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabat dan para salafus soleh? Wahai ahli kalam, mana akal kamu? Kamu jadikan Jahmiyah tu. Allah tak istiwa, istaula. Ya. Zohir laisa bimurad. Ya. Yang zohir tu bukan maksud yang diinginkan. Ada yang sebaliknya. Ada zohir, ada batin. Dia pergi kot tu. Ya, majazi ni majaz, semua ni majaz. Jadi Al-Quran tu tentang sifat Allah jadi teka-teki. Ya. Kemudian kalau dia takwil pula nanti banyak maksud. Ya, mana satu yang tepat? Jatuh lagi dalam syubhat lagi, keraguan. Ya. Jadi apa kata mereka? Waqalu, ni Jahmiyah dan yang seangkatan dengannya. Innallaha lam yakhluq Adam biyadi. Waqalu innama ma'nal yad al-quwwah. Polisi sama dengan Asy'ariyah. Sama.
Ya. Mereka berkata, sungguh Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Makna tangan di sini adalah kekuatan. Al-Quwah. Allah kan ada sebut sifat dia yang lain adalah kekuatan. Betul kan? Memiliki kekuatan. Tak perlu. Tapi dia, tak perlulah Allah kalau gitu. Oh, aku ciptakan Adam dengan kekuatanku. Dengan kekuasaanku. Baik, direct gitu terus. Betul kan? Tu kita kata, ya, kalau ikut istilah kelompok ahli kalam ni, ayat-ayat yang berkait dengan Allah, khususnya sifat-sifat khabariyah itu adalah ayat-ayat teka-teki. Ayat teka-teki. Ya, memiliki makna ganda. Bukan yang dimaksud. Padahal mengenal Allah itu adalah perkara yang straightforward, paling mudah. Sebab Allah nak hambanya kenali. Ya, bukan misteri. Ya, kena kamu tercari-cari, ada teka-teki, dapat jawapan, baru... Ya. Begitu payahlah orang kafir untuk memahami. Bukan, jangan ke orang kafir. Kita ni pun. Akhirnya tak jumpa Allah yang sebenar. Dia baca Quran, jumpa ayat. Tapi istilah yang dia tahu. Itulah dia. Itulah kaedah. Ya. Baik. Kemudian closing ni. Closing kat sini. Setelah menyebut situ. Wa qala Ishaq. Ya. Ibnu Ibrahim. Berkata Ishaq bin Ibrahim. Innama. Ni kaedah ni nak membantah ni kelompok semua. Terutamanya Asy'ariyah Mu'assirah ni yang selalu menuduh. Ya, orang-orang Salafi ataupun dia sebut sebagai Wahabi kot dia lah. Gelaran apa. Ya. Dia tuduh musyabihah tu kan. Mujassimah. Bahkan dia mengkafirkan. Dia tuduh orang Salafi Wahabi tu suka kafirkan orang. Padahal dia kot tu. Sebab bila dia sebut musyabihah, kafir tak orang tu? Kafir lah. Dia takfiri. Maksudnya, dia mengkafirkan alasan kerana kita menetap. Kita menetapkan nama-nama Allah. Dia kata, oh, orang-orang Salafi Wahabi ni menetapkan Allah tu memiliki tangan macam tangan dia. Itu dia kata, kafir yang soreh. Kalau kafir yang ghairu sahih, dia kata, oh, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Padahal ni, perkataan ni, para salah. Kalau gitu, salah tu kena. Kalau begitu, Nabi SAW pun kena. Ni jahatnya lisan kelompok ini. Nampak? Apa kata dia tengok ni? Ni kelompok salah ni. Yang menyebutkannya. Apa dia kata sini? Ni dia nak bagi tahu apa maksud definisi tashbih. Innama yakunu tashbihu. Yang dinamakan tashbih tu apa? Penyerupaan, penyamaan. Iza, apabila, atau ketika mana, qala, kita berkata, atau seorang berkata, yadun kayadin. Au mislu yadin. Tashbih ni begini maksud dia. Yang maksud musyabihah tu. Ketika mana dia kata, tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah, ya, seperti tangan makhluk. Yadun kayadin. Au mislu yadin. Atau seperti tangan yadin. Au sam'un kasam'in. Ataupun seperti mengatakan, ya, Allah yang mendengar. Tu. Macam kita mendengar. Macam kita, serupa. Ada telinga. Ada semua. Dia sebut itu. Au mislu sam'in. Ya, dia sama tadi. Tu contoh. Ya. Fa'iza qala. Ni contoh lagi contoh. Contoh kita kata Allah memiliki wajah. Sama macam makhluk memiliki wajah. Tu musyabihah. Tapi kalau dia kata, kalau seorang berkata, fa'iza qala sam'un. Ya. Okey, dia bagi contoh lagi depan. Ya, ni tentang musyabihah juga. Fa'iza qala sam'un ka sam'in au mislu sam'in, fahaza at-tashbih. Ya. Jika seorang tu mengatakan, ya, bahawa Allah Ta'ala itu, ya, mendengar seperti dia mendengar, maka itu adalah tashbih. Sama. Kita dengar sama macam Allah dengar. Itu tashbih. Tapi kalau dia kata begini, wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaifa wa la yaqulu mislu ya sam'in wa la kasam'in fahadha la yakunu tashbihan wa huwa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Adapun jika dia mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala firmankan bahawa Allah Ta'ala memiliki tangan, pendengaran dan penglihatan tanpa menyatakan bagaimana hakikatnya serta tidak menyamakannya dengan sifat makhluk, maka hal itu tidak termasuk tasbih. Tak masuk tasbih. Dia berkata Allah memiliki tangan tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita.
Allah memiliki wajah. Wajah Allah tak sama dengan wajah kita. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Maka itu tak termasuk tasbih. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran, iaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah maha mendengar dan maha melihat. Inilah dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sejati. Tapi dia tuduh ni siapa? Ni dia sebut apa? Musyabbihah ghairu sahih. Sebenarnya dia nak bawa siapa? Dia nak kata juga kafir kelompok ni. Jadi sekarang dia kafirkan siapa? Bukan. Ni kafir kelompok ni. Yang dia salah. Sampai ke Nabi SAW. Faham tak ni? Dia tu sebenarnya yang kafir lebih dulu. Dia bukan. Dia diri sendiri yang pertama tu. Dia kata. Dia yang mentasbihkan Allah mula-mula, betul kan? Dia sendiri. Sebab tu dia paling, dia kata tak mungkin Allah memiliki wajah, kita ada wajah. Sama. Padahal para salaf Nabi SAW ajar, iaitu Allah melihat, mendengar dan sebagainya. Tapi tak sama dengan makhluk. Betul kan? Tapi tak, dia paling. Dia selewing. Dia datangkan kerancuan syubhat. Ni bahaya ni, banyak ni. Orang yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah ni aswaja yang ceramah seperti ini. Kamu ada kerancuan ni di mana? Di situlah tadi tasbih. Dia kena penyakit tasbih. Sebab apa? Sebab dia kena racun talbis dia ilmu kalam. Mungkin dia tak sebut lain sana khusus. Dia sebut juga yang tu. Sebab tu dia paling makna tu. Dia kata tak mungkin Allah istiwa. Ini kan macam makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dia pakai dalil yang sama. Dia pakai walam yakulahu kufuwan ahad yang sama. Tapi penerapan pemahaman ke laut. Menyimpang. Boleh faham ni? Kemas ni. Dia berjalanlah di atas tariqah para salafus soleh yang pendahulu teladannya adalah tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melapangkan dada kita, mententeramkan jiwa kita untuk tenang menerima kaedah salaf. Amin. Wajib kita berjalan, intisab diri kita di atas manhaj salafus soleh kerana mereka berjalan di atas jalannya ma ana alaihi wa ashabi, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang terpimpin mendapat petunjuk daripada Allah. Dan kewajipan kita adalah ikut cara mereka beragama dalam segala segi. Khususnya perkara yang paling menentukan, iaitu perkara yang terkait tentang hak-hak Allah Ta'ala. Kerana ia adalah pokok segala tauhid. Al-asma' was sifat. Al-uluhiyah Allah, ar-rububiyah Allah. Jadi selesailah sudah perbahasan, penjelasan yang termampu untuk disampaikan terkait tentang tauhid yang terakhir dari segi untuk kita mendapatkan kejelasan tauhid al-asma' was sifat. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bab yang kelima, iaitu kedudukan dan keutamaan tauhid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum masuk bab 5 tu, buat rumusan mudah. Buat rumusan? Mudah. Baik. InsyaAllah. Kita akan buat mind mapping. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan melapangkan untuk kita buat ringkasan. Tapi pelajar-pelajarnya juga hendaklah berusaha untuk membuat summary. Based on your own version, based on your understanding. Ini penting. Buat catatan, buat ringkasan, ulang-ulang, dengar kembali kuliah ni. Kemudian dengar juga kuliah-kuliah daripada para asatizah kita, syekh-syekh kita yang lebih alim, yang lebih luas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat kefahaman yang benar. Allah bagi kita taufik dan hidayah serta kecintaan untuk berjalan di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman para salafus soleh. Kerana tauhid, at-tauhid apa makna? At-tauhid aslus salahi, bukan, betul, aslus salahi at-tauhid wal iman, wa aslul fasadi asyirku wal kufru. Tuh. Tauhid dia adalah awalul wajib. Adapun syirik adalah a'zamul munkarat. Baik, cukup. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.